bekerja. Nah, kita kembali ke studio pada pagi ini untuk kita bercakap berkenaan dengan topik yang seterusnya, iaitu Air Randau yang mengangkat aspirasi dan memperkasa komuniti. Kami bawakan seorang tetamu di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu, iaitu Dr. Yasmin Yaakob selaku pensyarah kanan Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains UPM Kampus Bintulu. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Yasmin. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih bersama kami hari ini di studio. Okey, Air Randau ini mungkin satu perkataan yang agak janggal untuk mereka berada di Semenanjung. Jadi mukadimah dan juga pengenalan terlebih dahulu daripada Dr. Yasmin. Silakan. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Selamat Pagi Malaysia atas jemputan untuk kita berkongsi hari ini sebenarnya mengenai air randau ataupun di Borneo kita sebut sebagai randau. Dan sebenarnya inisiatif randau yang dibawakan oleh Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains UPM Kampus Bintulu yang kita bawakan sebagai satu platform ataupun intelektual lah, perbincangan yang kita adaptasi. Sebenarnya randau ni daripada bahasa Iban. Bahasa Iban yang bermaksud kita bertukar cerita, kita bertukar pandangan, platform untuk kita bersembang, platform untuk mendapatkan satu input tentang isu-isu semasa, contohnya. So jadi Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains kita membawakan inisiatif randau ataupun air randau ini kepada komuniti-komuniti bukan sahaja di Sarawak tapi di seluruh Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa. Dan bila kita mengadakan ataupun inisiatif air randau ni sebenarnya dia punya metafora lah yang kita createkan supaya dia segar dan menjadi ingatan di masyarakat. Air ni air kita lah kan, air saya, dan air ini juga adalah international, antarabangsa. So jadi kita menyediakan randau, kita menyediakan platform yang disediakan oleh UPM Kampus Bintulu. So itu adalah sedikit sebanyaklah. Dan bila platform ini disediakan oleh UPM Kampus Bintulu untuk sebenarnya kita mendokumentasikan satu input yang boleh dijadikan rujukan oleh pelbagai pihak dalam kita nak membangunkan sesuai dengan fasa ataupun sesuai dengan pendekatan kesejahteraan dan juga kemampanan masyarakat dan juga komuniti dari segi dalam Malaysia Madani pada masa sekarang. Okey, apa sebenarnya topik-topik yang diangkat sewaktu Air Randau ini berlangsung sebenarnya? Ia berkaitan dengan kemasyarakatan, tapi secara khususnya apa topik yang dibincangkan dalam simposium ini? Untuk makluman, Air Randau 2023 sebenarnya kita baru saja berlangsung pada 28 Februari 2023 baru-baru ini di Pusat Belia Antarabangsa Kementerian Belia dan Sukan. Kita bekerjasama dengan pelbagai pihak, bersama dengan Kementerian Belia dan Sukan, bersama dengan Fakulti Pengajian Pendidikan, bersama dengan Institut Ekosains Borneo, bersama dengan IPSAS, dan juga kita punya rakan-rakan kerjasama yang lain bersama dengan Dr. Kayu dan juga Risha Mukofi Sdn Berhad, dan juga kita mendapat sokongan daripada UNESCO Social Research Based in Education, Higher Education, yang mana dari segi dapatan ini kita melihat kepada 4 subtema. Dari segi social science, kemudian dari segi ESG, environmental, social and governance, kemudian dari segi ekonomi dan juga pengurusan, dan juga perkongsian mengenai kajian mengenai pendidikan dan juga mengenai input dalam bidang sains dan teknologi. Dan kita lihat masa Air Randau 2023 baru-baru ini banyak input, banyak aspirasi dan juga banyak dapatan yang telah dikongsikan, terutamanya dari segi pendidikan kepada komuniti, dari segi kelestarian, dari segi contohnya keusahawanan sosial. Dan juga contohnya banyak perkara, kemudian dari segi kesepaduan kepada masyarakat contohnya yang kita angkat dan kita lihat dalam Air Randau baru-baru ini yang telah dilaksanakan. Kita banyak mendapat input dari segi kepimpinan, contohnya kepimpinan kepada komuniti. Kita tengah membincangkan dengan berbagai isu dari segi nilai-nilai murni dalam masyarakat kan, dalam masyarakat Madani, dari segi kelestarian masyarakat, bagaimana kita nak membangunkan, bagaimana kita nak membina satu ataupun kita nak mengangkat satu
kesejahteraan dalam masyarakat dalam pelbagai bidang, contohnya dari segi pelancongan itu sendiri, kemudian dari segi budaya, sebab kita tahu di Sarawak ni kita banyak keunikannya, especially dari segi budaya dan sebagainya. Dan dalam juga antara yang boleh saya kongsikan dalam Airanda 2023, kita ada memperlihatkan dari segi keusahawanan kepada masyarakat, bagaimana nak membangunkan kepada komuniti bukan sahaja di Borneo, tetapi di sini juga dalam pelbagai area yang mana saya lihat ataupun saya dari segi input yang telah dihasilkan ini, tujuannya adalah untuk membangunkan komuniti, untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat kita bukan sahaja di Sarawak, di Malaysia, tapi di peringkat antarabangsa. Sebab itu kita usaha untuk mengangkat air randau ini ke peringkat antarabangsa dengan melalui pelibatan pelbagai pihak supaya aspirasi yang akan diangkat ini ataupun dapatan yang kita ada ini dapat dikongsikan di peringkat antarabangsa dan dia menjadikan satu keunikan kepada kita di Malaysia. Bagaimana doktor sendiri melihat dengan penganjuran program seperti air randau ini boleh meningkatkan nama UPMKB dalam konteks sebagai rujukan pendidikan etnik dan juga status sosial dan kajian sosial dan juga sebagainya di sekitar Sarawak? Okay. Sebenarnya kita merasakan this is the time, ini adalah masanya untuk visibility, keterlihatan UPM kampus Bintulu sebagai pusat penyelidikan research university di Borneo. Yang terkemuka di Borneo. Dia jadi melalui air randau ini perkongsian dan juga inisiatif ini kita dapat melihat perkongsian kepada kepakaran, perkongsian kepada pengalaman, kerana di UPM kampus Bintulu kita ada pelbagai bidang yang kita tawarkan, bukan saja dalam bidang sains sosial, tetapi ada juga berkaitan dengan bidang pertanian, perhutanan dan sebagainya. So jadi inisiatif ini adalah untuk melihat keterlihatan UPM kampus Bintulu dalam kita nak berkongsi dari segi input tentang penyelidikan kepada etnik, bila kita, sebab kita tahu di Sarawak kita ada berbagai etnik. So ini adalah masanya untuk kita berkongsi yang dari segi finding yang kita dah ada dan juga untuk mengangkat UPM kampus Bintulu itu sendiri dalam satu platform yang baru, dalam platform yang kita rasa yang bukan mudah untuk kami di UPM kampus Bintulu, sebab kita tahu kalau orang nampak macam Bintulu ni jauh kan. Jauh. So jadinya ini adalah masanya untuk keterlihatan kepada UPM kampus Bintulu dan juga di Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains ini sendiri, kerana fakulti ini baru lagi ditubuhkan. So jadi visibility ini dan keterlihatan ini sebenarnya dari segi mengangkat kepada UPMKB sesuai dengan pelan merekayasa UPMKB dalam kajian tentang etnik. Fokusnya. Kalau doktor boleh kongsikan secara ringkas di UPMKB ni apa yang ada di sana, fakulti apa ada? Tadi doktor kata bila dengar UPMKB macam jauhnya, tak berminat dan sebagainya kan. Apa sumbangan UPMKB ni setakat ini dalam industri pendidikan dan juga penyelidikan etnik? Okey, dalam dari segi sumbangan UPMKB, saya cerita sikitlah. UPM kampus Bintulu, singkatannya lah UPMKB kita sebut kan. Kita ada dua fakulti, Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains, dan kita ada Fakulti Pertanian dan Perhutanan. So jadi di Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains kita memfokuskan kepada dari segi sains sosial, dari segi penyelidikan kepada etnik. Oleh sebab itu dari segi bidang-bidang yang kita tawarkan
Contohnya pada September ini kita akan menawarkan berkaitan dengan bidang pengajian etnik kepada masyarakat. So, jadi saya rasa itu adalah antara perkara-perkara menarik. Selain daripada di PM Campus Bintulu itu sendiri, kita ada berkenaan dengan membangunkan pembangunan komuniti, berkenaan dengan tentang pembangunan manusia itu sendiri, dan kita ada juga di Fakulti Pertanian dan Perhutanan dalam bidang pertanian dan perhutanan dalam bidang agriculture dan sebagainya. Itu ada menariklah di PM Campus Bintulu. Okey, semoga pelaksanaan Air Randau ini dapat mencapai sasaran dan juga objektifnya, dan sekiranya ia dilaksanakan untuk tahun depan, semoga ia dapat memberikan satu lonjakan yang lebih positif terhadap ekonomi sekitar dan juga kaum-kaum etnik yang dikaji oleh para pelajar di bawah Fakulti Kemanusiaan sendiri. Terima kasih Doktor bersama kita. Itu saja kesempatan kita. Terima kasih banyak. Secara ringkas kami bawakan kepada anda berkenaan dengan program Air Randau, bagaimana ia boleh mengangkat aspirasi dan juga memperkasakan komuniti. Seterusnya kami bawa anda ke cerita